Saya pemilik sebenar akaun FB Ibu Yati yang diwawarkan media massa baru-baru ini. JAIS hari ini memanggil pengguna akaun Facebook Ibu Yati untuk memberi keterangan berhubung dakwaan fahaman Islam Melayu dikaitkan dengannya. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin maklumkan polis sudah membuka kertas siasatan terhadap Ibu Yati. Baru-baru ini kita digemparkan dengan pendedahan ajaran isu silam yang disinonimkan dengan wanita Melayu yang bernama Wan Nur Hayati Wan Alias. Pengaruh ajaran ini bermula dari seorang lelaki yang bernama Abdul Hamid Yub Zainuddin. Dia merupakan salah seorang pakar matematik dan juga bekas pensyarah di sebuah universiti awam di Malaysia. Bermula dari Abdul Hamid inilah dia dilihat kerap kali membawa idea-idea yang mengkritik Islam di atas nama Islam Arab dan dia dilihat membawa fahaman yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita susah-susah nak bandingkan manifesto BN dengan Perkataan Rakyat? Lantik saya Perdana Menteri. Tak bertanding nak letik je mana? Antara rekod awal pertemuan Ibu Yati dengan Abdul Hamid ini bermula sejak zaman pengajiannya di sebuah universiti awam dan Abdul Hamid sebagai pensyarah di tempat yang sama. Dalam posting Abdul Hamid di Facebook pada tahun 2019, ada memuatkan tajuk tulisan yang bakal diterbitkan berjudul Islamofobia, Islam Arab atau Islam Al-Quran. Abdul Hamid juga mendakwa di dalam tulisannya, agama pertama diturunkan kepada Melayu namanya isu silam. Agama akhir adalah Islam. Dia juga mendakwa akhir zaman Islam bangkit dari kalangan Bani Tamim, orang Melayu bukan Arab. Dia mendakwa Al-Quran Islam ada 6,666 ayat, manakala Al-Quran Arab telah berlaku tahrif iaitu 6,346 ayat. Dia juga mendakwa kiblat Islam Al-Quran di Bekah iaitu di Petra Jordan, tempat Nabi menghadap kiblatnya, manakala kiblat Islam Arab pula di Mekah, Arab Saudi sekarang. Dia mendakwa ayat pertama Islam Al-Quran adalah Iqra dalam surah Al-Alaq, manakala ayat pertama Islam Arab adalah Basmalah dan surah Al-Fatihah. Begitulah ketika Quran diturunkan kepada Arab, di tanah Arab, dalam bahasa Arab, dan diuji dengan Azazil Ifrit untuk mengubah setiap ayat. Al-Fatihah bukan ayat dia. Itu adalah doa manusia kepada dia. Diselewengkan oleh Azazil supaya manusia sesat, syirik, tidak menyembah Tuhan yang satu, mengagungkan. Dia mendakwa Al-Quran telah diubah. Dia juga menyeru untuk beribadat menghadap matahari dan bukan kepada Kaabah. Abdul Hamid juga dilihat kerap bersama dengan Ibu Yati di dalam program-program temu bual dalam isu semasa. Malah posting Facebook Ibu Yati pada tahun 2015 ada menceritakan yang Abdul Hamid menjelaskan kaedah hipnosis atau pukau dan juga perjalanan ruh atau astral projection yang merupakan ajaran batiniah. Setelah keuzuran Abdul Hamid yang kini lumpuh, Ibu Yati dilihat mula aktif membawa fahaman ini melalui postingnya di Facebook. Seperti dakwaan Abdul Hamid juga, Ibu Yati menulis, dia mendakwa Islam Arab hari ini yang diamalkan adalah menyeleweng. Dia mengatakan agama yang asal adalah isu silam. Dia mendakwa orang Melayu lebih lama dari Nabi Adam. Dia juga mendakwa telah berlaku perubahan terhadap Al-Quran yang ada pada hari ini. Al-Quran sebenar memiliki 6,666 ayat, manakala Al-Quran sekarang 6,346 ayat. Dia mendakwa bahawa Tuhan yang satu itu jika dalam bahasa Melayu moden itu dipanggil sebagai Dewata Mulia Raya, jika di Jawa dipanggil Gusti Agung. Namun setelah kedatangan Arab ke Nusantara, semua telah dirosakkan dan dipanggil Allah. Kau
kurniakanlah terus dari sisimu kuasa dan kesaktian. Rasulullah dan ruh santapi mereka, asa Dewata Mulia Raya, beri hamba meneguhkan agama Islam menurut sekitar Dewata Mulia Raya. Nak tahu apa itu maksud Dewata Raya? Dewata Mulia Raya. Dewata Mulia Raya. Dewata Mulia Raya merupakan Tuhan. Ini bahasa orang dulu, bahasa orang Dewata Mulia Raya. Tetapi pada hari ini itulah Tuhan. Dia mendakwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, orang Arab memanggil Tuhan sebagai Allah. Allah adalah Tuhan, bukan orang Arab. Allah memiliki 3 anak perempuan, iaitu Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Mana. Dia juga mendakwa syariat solat Nabi Muhammad terima di bumi dari malaikat dan bukan terima di langit ketika Isra' Mi'raj. Dia juga mendakwa Nabi Muhammad beribadat berkiblat Bekkah, iaitu Petra, Jordan dan bukan Mekah. Ibu Yati juga mempromosikan satu slogan, Ilahala Ra'ilama, yang padanya bermaksud Ilah bermakna Tuhan, Ha bermakna matahari dan Ra bermaksud bukan, Ma bermakna bintang. Padanya kalimah ini bermaksud Tuhan yang menciptakan matahari, bulan dan bintang. Akan tetapi jika diterjemahkan satu persatu secara literal, ia sebenarnya bermaksud Tuhan matahari, Tuhan bulan dan Tuhan bintang. Walaupun Ibu Yati menafikan bukanlah ucapan syahadat itu adalah adat istiadat beratus tahun dahulu. Itu adalah adat istiadat beratus tahun dahulu. Itu Dan, maksudnya itu adalah hasil kajian saya. itu bukan mengucap Di dalam satu postingnya mengatakan mana yang lebih tepat, La ilaha illallah atau ilaha illara ilama. Jika benar ilaha illara ilama adalah slogan dan bukan syahadah, harus mengapa dibandingkan dengan kalimah La ilaha illallah dan mempersoalkan mana yang lebih tepat. Rata-rata jawapan pengikut Ibu Yati ialah nombor 2, iaitu ilaha illara ilama, lebih tepat berbanding La ilaha illallah. Kebanyakan amalan ritual menyebut slogan ini dan disusuli dengan pengakuan Aku Melayu sebanyak 7 kali, kerap kali diadakan di Pulau Besar Melaka. Aku naik. Ibu Yati juga dilihat ada memberi dakwaan yang pelik dan tahyul. Telur emas yang asal usulnya adalah daripada naga. Jadi nama naga itu adalah Naga Sakti. Naga Sakti adalah penjaga kepada Cik Siti Wang Kembang. Jadi mengikut info daripada psychic scan saya, telur ini dikeluarkan oleh naga tu setiap 5 tahun sekali. Baiklah, seperti biasa kan, mesti semua nak tahu berapakah maharnya yang dibuka oleh pembeli. Maharnya yang ditetapkan oleh pihak Kadin adalah 3 juta. 3 juta RM. Jadi Tuan Putih, boleh tak Tuan Putih sebutkan berapakah mahar yang Tuan Putih buka? Okey, kita buka mahar ini pada harga RM6,000. Selain itu, ada dakwaan pelik dari kalangan pengikut mereka mengatakan orang Melayu hari-hari turun naik kayangan.
Antara dakwaan lain yang tidak berasas adalah dia mendakwa Nabi Isa meminta kepada Allah untuk merasai menjadi Tuhan, lalu dimakbulkan Allah selama 6 hingga 7 tahun yang akhirnya Nabi Isa tidak sanggup lagi. Begitu juga Dewa Sri Rama dalam agama Hindu yang berasal daripada pengembangan agama Melayu ke lembah Hindus di India yang akhirnya menjadi agama Hindu. Perkataan Ma dan Ra berasal dari sembahyang orang Melayu menyembah Tuhan yang menjadikan matahari, bulan dan bintang. Ilaha ilara ilama dibawa ke Jepun menjadilah agama Shinto dengan Ha, matahari sebagai simbol lambang negara Jepun sehingga sekarang. Ibu Yati juga mengadakan kelas nombor toto 4D dan diajak secara terbuka. Malah di satu posting yang dimuat naik oleh Ibu Yati ini teramat biadab bahasanya. Kebanyakan syubhat Ibu Yati digunakan untuk memburukkan Islam Arab itu dipetik dari hujah orientalis barat seperti Dan Gibson, Robert Morey dan Ignaz Goldziher yang diadun dengan fahaman batiniah wahdatul wujud yang terbukti di beberapa posting Facebooknya. Kenyataan yang dibawa ini jelas menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Anti semua ajar pasal Melayu. Kami semua faham apa yang dia ajar. Pasti dia ambil Melayu tu apa? Melayu. Dunia alam pemikiran ketuhanan budaya yang memerintah. Ulama. Kalau lantik saya jadi Perdana Menteri, beri berapa? 500. Saya akan bagi 1 juta ringgit. Ya, saya ulang ya. 1 juta ringgit kepada setiap rakyat. Jadi kalau satu keluarga ada 10 orang, bermakna keluarga itu dapat 10 juta ringgit. Sekian, terima kasih.